selain dari cara perolehan konvensional secara tender yang dibuat tiap-tiap tahun yang telah terbukti kurang efektif. Oleh itu, dalam era digital sekarang, betul ingin bertanya, apakah pandangan kementerian bahawa lembaga lada boleh do away dengan izin dengan cara perolehan konvensional ini? Profil dan database setiap kebun kecil boleh kita perolehi, merangkumi jumlah pokok, keluasan kebun dan produktiviti setiap pekebun, setiap pusingan. Dan data itu dapat kita perkasakan. Apakah pandangan kementerian untuk mengkaji kaedah baru bagi menyalurkan subsidi bersasar seperti menggunakan voucher yang mana pekebun kecil boleh membeli input di kedai ataupun pembekal agrokimia setempat yang telah dikenal pasti dan menjadi rantaian pembekal berdaftar dengan lembaga lada dan bukan secara tender yang lazim diamalkan. Jika kaedah ini dapat digunakan, saya pasti kebun kecil akan mendapat harga yang terbaik mengikut harga pasaran, iaitu retail price dengan izin. Kebun kecil juga boleh mendapatkan input pertanian pada bila-bila masa mengikut jadual pembajaan dan penyemburan bahan kimia mereka. Dan juga menentukan segala input pertanian yang terbaik mengikut pilihan kebun kecil masing-masing. Dan akhirnya juga dapat membantu merangsang ekonomi setempat. Maka dengan itu, segala dana pembangunan oleh kerajaan yang kita sediakan tiap-tiap tahun dapat dimanfaatkan sepenuhnya mengikut segala amalan pertanian yang baik dan kebun kecil akan mendapat hasil berkualiti dan berproduktiviti tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Petong. Saya jemput Yang Berhormat Sabak Burnham. Terima kasih Puan Yang Berhormat Puan Pengerusi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sabak Burnham terus kepada butiran 02-0100 Kemajuan Industri Komuniti. Sabak Burnham berharap kerajaan mengambil sikap cermat dan tekun dalam usaha menukar jenis tanaman supaya peserta iaitu petani dapat pulangan yang lebih baik. Sebagai contoh yang telah terjadi suatu ketika dulu, tanaman kenap dijangka akan menjadi tanaman alternatif menggantikan tembakau, memandangkan lebih 5,000 penanam tembakau di negara ini dijangka terjejas teruk apabila kawalan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) dikuatkuasakan menjelang 2010. Justru itu kawasan tanaman tembakau telah dikurangkan dan diganti dengan kenaf. Peserta sangat berharap agar kerajaan mengambil perhatian yang serius supaya industri kenaf ini benar-benar dapat mengambil alih industri tembakau negara. Malangnya ia tidak berlaku. Sabak Burnham ingin tahu sehingga ke hari ini adakah peserta industri kenaf ini mendapat pulangan yang lebih baik berbanding tembakau sebelum ini. Seterusnya, butiran 02-0200 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN. Prestasi dan aktiviti LKTN hendaklah dipertingkatkan khususnya di peringkat bawah iaitu peserta yang menanam kenaf. Ini kerana suatu jenis tanaman yang baharu, peserta perlukan kursus penanaman, pemprosesan dan rantaian nilai tanaman kenaf, cara pengurusan tanaman, pemprosesan, penuaian dan kelebihan sebagai penanam kenaf itu sendiri. Seterusnya, butiran 020400 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Kita menggunakan hasil balak secara berluasa. Kita ekspor semata-mata kayu balak. Mengapa kita tidak proses kayu kayan kita menjadi perabot yang cantik, menarik supaya ramai yang tertarik, kemudian baru kita ekspor ke luar negara, terutamanya negara-negara Timur Tengah yang tandus, tak ada kayu balak tapi mempunyai kuasa beli yang tinggi. Saya fikir kita boleh dapat untung yang lebih. Seterusnya, butiran 030100 bertugas di luar negara. Sabak Burnham melihat industri perladangan dan komoditi ini memerlukan pegawai yang dalam jumlah tertentu untuk bertugas di luar negara secara berfokus. Banyak negara di seluruh dunia yang memerlukan minyak sawit tetapi belum kita terokai pasarannya seperti mana yang disebutkan oleh Pasir Gudang sebentar tadi. Mengapa kerajaan tidak cuba meluaskan pasaran dan penjualan minyak sawit kepada negara-negara Amerika Latin, negara-negara kecil di kepulauan Mikronesia, Polinesia dan Melanesia dan negara-negara lain di Lautan Pasifik Utara dan Selatan.
Dan saya yakin mereka sangat gemar dengan masakan berasaskan minyak ini tadi kerana mereka di sana badannya besar-besar. Timur Tengah dan juga benua Afrika, adakah mereka tidak menggunakan minyak masak? Sekarang ini kita berjaya memperluaskan pasaran minyak sawit secara berstrategi. InsyaAllah harga komoditi minyak sawit ini akan meningkat jauh lebih baik daripada hari ini dan akhirnya dapat meningkatkan harga jualan yang mana sangat dinanti-nantikan oleh petani, khasnya pekebun kecil sawit di seluruh negara. Seterusnya butiran 03-0300 menangani kempen anti minyak sawit. Sahabat Bernam ingin tahu apakah bentuk kerjasama dan mekanisme yang sedang dirancang oleh kerajaan terhadap musuh perdagangan yang barangkali datangnya daripada negara-negara pengeluar minyak masak yang berasaskan kepada kacang soya, biji bunga matahari atau biji bunga-bunga yang lain. Sedangkan mengikut kajian, mana sekalipun minyak sawit kita sangat berkualiti dan kaya dengan sumber atau vitamin, omega 9, omega 6 dan sebagainya. Tambahan lagi minyak sawit mengandungi banyak fitonutrien yang menyihatkan seperti tocotrienol, vitamin E, provitamin A dan sebagainya. Sahabat Bernam juga ingin bertanya mengapa harga buah sawit per tan di Semenanjung dan Sabah dan Sarawak tidak sama. Sebagai contoh, harga sawit terkini satu ketika purata di Semenanjung Malaysia RM707 per tan, purata di Sabah dan Sarawak RM642 per tan. Apakah justifikasi untuk harga yang tak sama seperti ini? Buatlah sesuatu supaya peladang sawit di sana juga dapat menikmati harga jualan sawit yang sama seperti di Semenanjung. Sahabat Bernam memohon apapun alasan dan sesukar manapun, mohon kerajaan berbuat sesuatu dan gunakan petua yang mampan dan mujarab yang boleh meningkatkan harga jualan buah sawit per tan kerana rakyat sudah terlalu lama menanggung kos sara hidup yang tinggi. Yang berhormat Puan Pengerusi, rakyat Sabah Bernam yang sebahagian besarnya pekebun kecil, kelapa sawit minta saya sebut dalam Dewan Yang Mulia ini, mereka minta supaya harga sawit jangan jatuh terus menerus merundung kerana harga input pertanian seperti baja, racun dan lain-lain terus meningkat. Kalau boleh jangan jatuh di bawah paras RM1,000 per tan metrik. Dengan kata lain, menetapkan harga lantai buah tandan sawit segar BTS RM1,000 satu tan metrik tan bagi memastikan harga komoditi itu tidak jatuh di bawah paras tersebut. Itu saja yang berhormat Puan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sahabat Bernam. Saya jemput Yang Berhormat Julau. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada butiran kod 030300 menangani kempen anti minyak sawit untuk menimbau dan merujuk kembali rekod pembelanjaan Kementerian untuk kempen anti minyak sawit bagi tahun ini adalah sebanyak RM10 juta dan untuk tahun depan naik sedikit kepada RM15 juta. Saya juga mendengar dengan teliti jawapan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri ketika penggulungan belanjawan Kementerian di peringkat dasar pada minggu lalu mengenai tajuk usaha Kementerian untuk mengatur strategi menangani kempen anti minyak sawit untuk mengangkis sentimen negatif minyak sawit di peringkat domestik. Contohnya perancangan untuk membuat program pendidikan dan kesedaran awam, penerbitan maklumat media, elektronik dan digital, pengedaraan poster di institusi pengajian dan sebagainya. Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga ada menyebut mengenai melobi di luar negara seperti di negara Amerika Syarikat dan Eropah sebagai inisiatif antarabangsa. Soalan saya adalah apakah rasio kadar yang diberikan kepada domestik berbanding dengan antarabangsa? Puan Pengerusi, kenapa saya nak bangkitkan isu ini adalah sebab saya difahamkan jika kita melibatkan sebuah syarikat antarabangsa untuk melobi atau membantu menukar persepsi minyak sawit yang memang sudah ada banyak cabaran, kos melobi setahun di negara England contohnya tidak kurang daripada 1 juta pounds atau ringgit Malaysia 5.8 juta ringgit. Dan di negara Belgium, kalau kita nak melobi di European Parliament Brussels,
juga tidak kurang daripada 1 juta euro ataupun 5 juta ringgit. Untuk di Amerika Syarikat, setahun adalah 1 juta American dollars atau 4.7 juta ringgit. Maka ternyata yang 15 juta adalah sememangnya tidak mencukupi langsung. Jika kita tanya ahli-ahli MPOA, Malaysian Palm Oil Association, seperti syarikat terbesar macam Sime Darby Plantations, KLK, IOI, FGV, Felda, United Plantation ataupun Wilmar, mereka semua ada konsensus dan bersetuju bahawa dana tersebut harus disalurkan untuk kerja-kerja melobi antarabangsa. Tetapi apa yang kita melihat pada masa lalu ialah Kementerian Perdagangan dan Komuniti akan menggunakan dana terhad ini untuk memberi tumpuan lebih kepada kempen domestik. Saya percaya kita tidak di Malaysia mempunyai sebarang isu atau sentimen anti minyak sawit di Malaysia kerana ia bukan sahaja menyumbang hasil yang sangat besar untuk negara kita sebagai pengeksport kedua terbesar minyak sawit di peringkat antarabangsa, tetapi ia juga menyokong 500,000 orang secara langsung. So, Terima kasih. Saya cuma nak endorse apa yang Julau sebut tentang dana untuk melobi di peringkat antarabangsa itu memang perlu sangat ditambah. Seputih pun dulu masa jadi menteri yang bertanggungjawab pun mengadu benda yang sama. Terima kasih. Terima kasih Ahli Berhormat Indra Mahkota. Ya, itulah adalah sentimen daripada industri. Dan bila pada masa saya jadi pengurusi MPOC, kita dalam lebih setahun, kita adalah isu ini di dalam masyarakat kita kerana apakah industri mahu adalah melobi. Dan kalau kita tak bagi lebih fokus kepada itu, walaupun kita melihat negara Eropah, pasaran kita adalah seperti 10% saja market share. Di Amerika Syarikat dulu 3% sampai sekarang mungkin 1.5% saja. Walaupun itu nampakkan kecil, tetapi oleh sebab jumlah kos pengeluaran semua adalah sampai berbilion-bilion. So itulah satu impak yang besar. Dan kalau kita nak menjual minyak sawit kepada negara-negara lain, itu juga akan ambil masa dan impak melobi bukan khasnya di Eropah ataupun di Amerika, tetapi ini akan spread all over the world. Kerana Amerika, Eropah, Kanada, Australia, mereka adalah satu gabungan dan undang-undang mereka akan diadoptkan dengan izin di negara lain. So itu saja hujahan saya pohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Julau. Saya jemput Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Timbalan Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 030600 berkenaan dengan pembangunan agri-komuniti. Kita mengetahui bahawa kesan daripada COVID, kita banyak belajar bahawa kepentingan negara mempunyai hala tuju baru ekonomi ataupun hala tuju yang selama ini kita tekankan, iaitu pertanian harus diberi penekanan. Jadi berkait dengan pengeluaran komoditi, berapa banyakkah kos atau bajet yang telah pun diberikan kepada kesemua institut di bawah Kementerian Komoditi untuk menghasilkan hasil kajian dan teknologi, dan berapakah kajian yang telah pun diguna pakai sehingga hari ini? Kerana antara perkara yang disebut oleh Menteri ketika menjawab ialah sekarang ini masalah tinggi kos input sawit seperti baja dan racun tinggi kerana bergantung kepada bahan mentah yang diimport dari luar negara yang bergantung kepada pasaran global. Jadi adakah terdapat sebarang kajian yang dibuat untuk menyentuh tentang kajian bagi pembuatan baja dan racun yang menggunakan pakai bahan dalam negara sendiri? Yang pertama. Yang kedua, kita melihat kepada
status ataupun maklumat yang diberikan daripada impact bahawa ada 6 TVET TVET ada 6 agensi dan telah pun menghasilkan graduan yang ramai. Berapakah orang graduan ataupun hasil daripada TVET yang datang daripada Pantai Timur yang saya kira asalnya dulu berada di bawah pantauan Kementerian Komoditi khususnya di bahagian tembakau. Tapi pada hari ini KNAF telah pun mengambil alih. Walau bagaimanapun kebanyakan tanah yang digunakan untuk tembakau juga tak ditanam dengan KNAF. Apakah masalah yang berlaku dan adakah kita mempunyai pasaran ataupun pelaburan yang tinggi daripada pihak industri untuk menghasilkan lebih banyak produk daripada hasil KNAF. Begitu juga dengan kita dapati bahawa kerajaan menyebut tentang kebergantungan kepada pekerja asing membabitkan lebih 150,608 pekerja di sektor peladangan. Dan kita difahamkan daripada jumlah itu 20,000 kuota telah diberikan dan hanya 5,000 sahaja pekerja asing dibawa masuk untuk membantu sistem komoditi ini. Jadi adakah dalam hal ini kerajaan bersedia ataupun boleh mengubah sedikit polisi, sebab saya ini saja kerana Timbalan Perdana Menteri bersama kita untuk mengguna pakai tenaga refugee dalam negara sebagai satu sumber untuk merendahkan kos bagi industri perdagangan dan komoditi negara kita. Khususnya di bawah butiran 020200 lembaga KNAF dan tembakau, kita lihat terdapat banyak indikator-indikator yang telah dibuat untuk meyakinkan kembali kepada penanam untuk menukar kepada industri KNAF ini. Tetapi kita lihat tidak ada banyak usaha yang dibuat untuk menunjukkan bahawa industri fiber semula jadi ini boleh memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Sebab kita difahamkan bahawa sebagai contohnya macam Kelantan, kita negeri banjir. Antara benda yang diperlukan oleh semua rumah sebenarnya adalah bot yang dibuat daripada fiber. Tapi hari ini saya tidak nampak mana-mana industri ataupun kilang yang dibuat khusus untuk menyediakan ataupun membuat lebih banyak bot-bot untuk digunakan pakai ataupun oleh agensi-agensi. Dan hari ini isu banjir bukan hanya lagi berlaku di Kelantan tapi juga di Kedah, di Selangor dan juga di negeri Perak. Jadi saya kira ini adalah masa sesuai untuk kita pastikan ini berlaku. Yang seterusnya berkaitan dengan kita dimaklumkan juga terdapat kerugian tinggi di lembaga KNAF. Berapakah jumlah tersebut? Dan saya cuba mencari di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Saya tak jumpa di bawah kepala mana untuk LGM. Yang lain ada, tetapi untuk LGM tidak ada. Jadi mungkin saya tak terpandang, tapi saya ingin bertanya berkenaan ini. Kerana dimaklumkan bahawa OSC untuk LGM ini terdapat 119 buah. Jadi berapakah sasaran yang akan dibina oleh pihak kerajaan dan berapa kos yang diperlukan untuk satu OSCC LGM ini bagi membantu pekebun-pekebun kecil. Seterusnya berkaitan dengan 030400, berapakah NGO antarabangsa ataupun individu dan pihak yang kita telah pun lantik untuk menjadi pelobi bagi negara kita untuk memastikan bahawa kempen-kempen berkaitan dengan mutu minyak kelapa sawit ini dan berapakah sumbangan ataupun insentif daripada pihak kesatuan ladang-ladang besar untuk menyokong kerajaan untuk membuat kempen minyak sawit terutamanya peringkat antarabangsa. Dan di bawah butiran 020300 imej dan syiar serta edukasi untuk produk-produk komoditi ini perlu sentiasa dinaikkan. Hari ini tidak ramai anak muda, generasi muda terlibat dalam pertanian secara serius termasuk dalam komoditi kerana kita tak nampak satu imej profesional ditunjukkan kepada industri ini. Dan saya juga ingin tentang status Kedah Rubber City dan kita lihat kejayaan di negeri lain di Thailand dan Indonesia. Kalau saya tak tahulah sama ada pekan nenas tu nama pekan nenas kerana dia jadi bawa imej nenas banyak ke macam mana, dan adakah kita punya bandar kelapa sawit ataupun bandar koko. Kalau itu adalah komoditi negara kita, adakah kita perlu meletakkan satu mana-mana bandar sebagai bandar demikian, dan apakah kaedah ini boleh merangsang industri dan komoditi ini di peringkat negara. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Saya jemput Yang Berhormat Kepong. Terima kasih Puan Speaker. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan sektor peladangan di Malaysia. Saya merujuk kepada butiran 94000, projek berimpak tinggi industri utama. Anggaran harga projek 48 juta. Untuk tahun ini 10 juta ringgit telah diperuntukkan. Tahun depan 4 juta ringgit akan diperuntukkan.
Saya minta kerajaan menjenaraikan nama projek dan lokasi projek di bawah projek berimpak tinggi industri utama ini bagi tahun ini dengan tahun depan. Seterusnya saya merujuk kepada butiran 030000 program khusus dan juga di bawahnya butiran 030600 Institut Peladangan dan Komuniti Malaysia Impact. Saya minta kerajaan menjalankan program-program khusus di bawah butiran ini untuk mengatasi masalah-masalah seperti berikut. Yang pertama adalah masalah perubahan iklim. Kita menyedari bahawa Malaysia semakin terdedah kepada kesan perubahan iklim seperti hujan yang tidak menentu dan fenomena cuaca ekstrim. Ini memberi kesan terus kepada hasil tanaman dan pendapatan peladang. Saya menggesa agar kerajaan mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk mengurangkan kesan perubahan iklim ke atas peladangan seperti mendorong amalan peladangan lestari dan menggalakkan tanaman jenis-jenis tanaman yang tahan cuaca. Selain itu, isu kesuburan tanah dan pengurangan produktiviti tanah adalah cabaran yang semakin mendalam. Amalan peladangan yang tidak mampan seperti pembalakan haram dan penggunaan baja kimia yang berlebihan telah merosakkan kesuburan tanah. Kita perlu menggalakkan amalan peladangan moden dan memberi sokongan kepada pengusaha ladang untuk menggunakan teknologi yang boleh meningkatkan kesuburan tanah. Masalah lain yang perlu kita selesaikan adalah pengulusan air yang cekap, masalah tenaga buruh, akses pasaran dan isu perundangan yang berkaitan dengan peladangan. Kita harus mencari cara untuk meningkatkan penggunaan sumber air yang bijak, menyediakan latihan kepada peladang-peladang, meningkatkan akses pasaran dan menyemak semula undang-undang yang berkaitan dengan peladangan. Sektor peladangan merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara kita. Oleh itu, kita harus memberi perhatian serius kepada masalah-masalah ini dan berusaha bersama untuk mencari penyelesaian yang boleh meningkatkan keberkesanaan sektor peladangan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepong. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Puan Pengerusi kerana memberi kesempatan dan ruang kepada saya untuk turut sama dalam perbahasan peringkat jawatankuasa Kementerian Peladangan dan Komoditi. Saya merujuk kepada P020300 Lembaga Koko Malaysia. Persoalan saya ialah apakah langkah agresif pihak kementerian bagi menjadikan Koko Malaysia menjadi pilihan rakyat tempatan dengan mengeluarkan coklat pelbagai jenama tempatan yang boleh mengatasi jenama import, khususnya bila timbul kempen boikot produk-produk yang ada kaitan dengan Israel seperti sekarang ini. Saya menghargai bahawa industri koko negara kita ini mendapat tempat di luar negara dengan ekspor mencatatkan nilai 8 bilion tahun ini sebagaimana kenyataan Yang Berhormat Petrajaya. Dan saya mengharapkan industri koko lebih terkedepan lagi di masa depan, insya-Allah. Pengurusi butiran B020400 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Berlaku pertambahan pertukaran sebanyak 30% untuk MTIB dalam belanjawan tahun 2024. Apakah langkah kerajaan dalam memastikan pemasaran kayu ke Eropah dapat ditingkatkan berdasarkan sistem pensijilan FSC Forest Stewardship Council yang menggalakkan pengurusan hutan yang mampan dan mesra alam? Saya ingin bertanyakan sejauh manakah komitmen kerajaan dalam perkasa industri perkayuan yang berkait rapat dengan pembuatan perabot
sekaligus melahirkan lebih ramai generasi muda tempatan yang menceburi bidang ini seperti sains kayu, kejuruteraan kayu dan teknologi pemprosesan kayu. Dalam masa yang sama, apakah langkah kerajaan bagi menangani isu kekurangan kayu getah untuk kegunaan industri pembuatan perabot yang semakin mendapat tempat di negara kita ini dan juga di luar negara? Yang berhormat pengerusi butiran B030500, insentif pengeluaran getah ataupun IPG. Apa perancangan kementerian untuk memastikan peruntukan bantuan yang mencukupi bagi tujuan rawatan penyakit luruhan daun pokok getah sebagai usaha membantu pekebun kecil getah seluruh negara ekoran cuaca panas yang boleh menjejaskan mengurangkan produktiviti tanaman getah? Adakah kerajaan juga bercadang untuk meningkatkan kadar bantuan penanaman semula pokok getah bagi menggantikan pokok getah yang berusia atau tidak lagi membawa pulangan hasil yang baik? Apakah usaha kementerian untuk menggalakkan tanaman semula getah dari klon berkualiti tinggi serta penerokaan teknologi terkini bagi menarik minat usahawan muda dalam bidang berasaskan industri getah? Dan apakah terdapat penyelidikan daripada pihak kerajaan untuk mempelbagaikan penggunaan hasil daripada susu getah untuk mempertingkatkan keperluan kepada susu getah? Ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan harga getah semasa dan tentunya memberi lebih pulangan kepada penoreh getah. Yang Berhormat Pengerusi merujuk kepada P11001 Lembaga Getah Malaysia ataupun LGM. Soalan saya ialah apakah usaha setakat ini bagi menggunakan campuran getah dalam membina jalan raya bagi meningkatkan harga getah dan sekaligus dapat membantu pekebun kecil? Saya difahamkan langkah menggunakan getah dalam pembinaan jalan raya menjadikan kualiti jalan raya di Malaysia ini lebih berkualiti dan lebih baik. Yang Berhormat Peterjaya sebelum ini pernah berada di Kementerian Kerja Raya dan kini di Kementerian Perdagangan dan Komoditi sudah pasti dapat melakukan yang terbaik dan memahami keperluan sebenar industri ini. Yang Berhormat Pengerusi merujuk kepada butiran P11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB memandangkan kos untuk menanam sawit agak besar iaitu lebih kurang RM8,000 per hektar, maka saya mencadangkan kerajaan memberi bantuan tanam baru sawit kepada pekebun kecil. Di Kuala Krai khususnya selain getah ialah antara kawasan yang mempunyai pekebun kecil sawit yang begitu besar, begitu banyak. Banyak tanah-tanah baru yang diusahakan oleh pekebun kecil sawit. Selain itu, bantuan dari segi infrastruktur iaitu jalan pertanian untuk mengeluarkan hasil sawit, terutama di kawasan berbukit dan tanah yang tinggi seperti di Kuala Krai, Gua Musang, Jeli dan sebagainya. Saya mencadangkan kerajaan memberi subsidi pembelian baja untuk penanaman kelapa sawit sebanyak 50% dan diberi kepada bentuk kupon untuk pembelian baja kepada pekebun kecil memandangkan harga baja sawit agak tinggi. Tentunya ia dapat mengurangkan beban kepada pekebun kecil sawit pada peringkat permulaan sebelum tanaman mereka mengeluarkan hasil. Sedikit kemusykilan saya di butiran ini ialah apabila tiada peruntukan diberikan untuk tahun 2024 sedangkan pada tahun ini 2023 sebanyak 54 juta lebih diperuntukkan. Dan terakhir ialah B030300 bagaimana yang lain-lain disebut berkaitan dengan menangani kempen anti minyak sawit. Soalan saya, sejauh manakah kerjasama dengan syarikat perladangan selaku pemain utama industri dan agensi kerajaan bagi menangkis kempen anti minyak sawit? Adakah ia termasuk peruntukan sebanyak 70 juta ringgit untuk kempen menangani anti minyak sawit yang diumumkan dalam Belanjawan 2024? Apakah ini juga turut melibatkan peruntukan R&D dalam kempen menangani kempen anti minyak sawit? Dan apakah langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak kementerian bagi menangkis serangan kempen tersebut? Berapa lamakah pada penilaian kerajaan isu ini dapat ditangani dengan sebaiknya? Dan apakah langkah proaktif pihak kementerian untuk mencari pasaran baru khususnya di Timur Tengah dan lain-lain negara? Dan apakah hasil beberapa siri lawatan yang Perdana Menteri dan menteri-menteri berkaitan ke sana? Terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Saya jemput Yang Berhormat Pulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Terima kasih kepada Timbalan Pengerusi. Melihat kepada butiran 020300 Lembaga Koko Malaysia ataupun LKM mendapat antara peruntukan tertinggi jika dibandingkan dengan sektor yang lain. Ini adalah lambang kepada kementerian untuk memberi fokus kepada LKM ini
apakah rancangan peningkatan pembangunan dan pengeluaran hasil koko bagi negara kita ini? Apakah kenaikan peruntukan butiran 020000 pembangunan agri komoditi untuk menarik minat golongan belia dan juga golongan profesional muda untuk terlibat secara langsung dalam sektor ini? Berkaitan dengan butiran 020200 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, apakah hasil terkini di pihak kementerian yang pernah menyatakan rancangan untuk memajukan sektor kenaf ini untuk menjadi sebahagian daripada salah satu bahan binaan dalam negara kita ini? Terdapat pengurangan kawasan-kawasan tanaman kenaf ini dan juga kurang minat di kalangan peledang untuk mencuburi bidang ini, dan peruntukan juga agak kecil dibandingkan dengan yang lain. Apakah sebenarnya gambaran sebenar tanaman kenaf di negara kita ini? Seterusnya, Pulai memohon pihak kementerian memperincikan bagi setiap negara yang akan kita fokus berkaitan usaha menangani kempen anti sawit seperti butiran 030300 menangani kempen anti sawit yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia, dan jelaskan apakah kenaikan ini akan membantu usaha untuk menjamin masa depan minyak sawit negara. Dengan kenaikan 5 juta bagi butiran 030400 Persijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia ataupun MSPO, adakah kementerian akan meningkatkan lagi penguatkuasaan dan juga meluaskan lagi usaha untuk meningkatkan penyertaan pekebun kecil dalam persijilan MPSO ini? Juga mohon kepada kementerian nyatakan peratusan terkini yang telah berdaftar dan berapakah sasaran pihak kementerian untuk tahun 2024. Terdapat penarikan peruntukan bagi butiran 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB sebanyak 14 juta, iaitu hampir 20% berbanding peruntukan pada tahun 2023. Apakah impak kepada pengeluaran dan juga hasil ekspor minyak sawit negara dengan penurunan ini, ditambah pula dengan pengenalan peraturan baru iaitu Peraturan Produk Bebas Penerbangan Hutan Kesatuan Eropah yang akan berkuatkuasa pada tahun hadapan? Mohon kementerian memperincikan rancangan daripada pihak kementerian untuk menghadapi masalah ini. Melihat kepada peruntukan yang dinyatakan pada butiran 00518, program pembangunan kepakaran sumber manusia kekal sebanyak 100,000 sahaja. Adakah ini signal daripada pihak kerajaan dan kementerian bahawa kepakaran yang ada sekarang ini sudah cukup, memandangkan peruntukan itu hanya kecil 100,000 saja, dan tidak perlu lagi ditambah dari sudut anggota dan juga kepelbagaian kepakaran dalam sektor komoditi ini? Bagi butiran 030600 bagi institusi peladangan dan komoditi Malaysia ataupun IMPACT yang telah melatih purata 7,800 golongan belia di bawah 6 agensi setiap tahun. Pertanyaan pula, apakah sumbangan alumni IMPACT ini mencapai matlamat yang digariskan, terutamanya dalam mencapai kemajuan dalam industri komoditi? Saya menyambut baik usaha kerajaan dalam meningkatkan penerima gunaan teknologi dalam sektor ini, seperti butiran 00503 program mekanisasi dan otomasi komoditi mendapat satu suntikan dana yang besar iaitu sebanyak 30 juta. Mohon kementerian memperincikan rancangan berkenaan program ini. Adakah akan melibatkan semua sektor atau kementerian yang akan memilih beberapa sektor sebagai rintis pada tahun 2024? Jika dilihat pada peruntukan 94000, projek berimpak tinggi industri utama, penurunan sebanyak 60%. Apakah justifikasi kementerian dan kerajaan terhadap penarikan dana yang agak besar ini, dan adakah ia akan memberi impak kepada usaha memaju dan meningkatkan kemampanan sektor agri komoditi selaras dengan dasar agri komoditi negara 2021-2023? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pulai.
Saya jemput Yang Berhormat Padang Serap. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya ingin menyentuh butiran 02000 pembangunan agri-komoditi, iaitu tentang dasar agrokomoditi negara 2021-2023 yang telah dilancarkan pada tahun lepas yang menggariskan hala tuju pembangunan industri agri-komoditi negara yang merangkumi 8 komoditi utama termasuk getah. Di dalam dasar agrokomoditi negara tersebut telah meletakkan 11 program flagship, antaranya ialah projek Kedah Rubber City di Padang Terap dan projek Koridor Latex Pantai Timur. Persoalan yang saya hendak bangkitkan ialah apakah perkembangan projek Koridor Latex Pantai Timur yang melibatkan penoreh getah daripada negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan yang telah menerima peruntukan sebanyak RM16 juta pada tahun 2021. Adakah projek tersebut telah menampakkan peningkatan pengeluaran susu getah cair ataupun latex di negeri-negeri terbabit, ataupun projek tersebut telah dihentikan ataupun telah dijenamakan semula dengan tajuk yang lain? Seterusnya, Puan Pengerusi, dalam butiran yang sama mengenai hala tuju agrokomoditi, saya ingin merujuk laporan Akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 17 Oktober yang menyebut bahawa terdapat 500,000 hektar kebun getah yang tidak bertoreh yang sudah tentu telah menjejaskan pendapatan hasil negara. Saya ingin mendapatkan jawapan daripada pihak kementerian. Adakah ada usaha daripada pihak kerajaan untuk memberikan fokus terhadap jualan getah secara berkelompok bagi mengatasi isu pokok getah yang tidak bertoreh ini? Selain daripada itu, apakah perancangan kerajaan untuk menarik lebih ramai minat generasi muda terutama daripada lepasan SPM, lepasan pengajian tinggi untuk melibatkan diri dalam penghasilan getah negara melalui inovasi dan daya kreatif yang lebih maju? Sampai bila kita mahu meletakkan kerjaya menghasilkan getah asli negara kepada golongan yang berumur dan warga asing? Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan beberapa insentif kepada golongan muda untuk menarik minat mereka dalam komoditi getah, antaranya program-program latihan, kursus dan sebagainya, terutamanya menarik minat generasi muda dalam penghasilan latex yang lebih memberikan pendapatan yang lumayan kepada generasi muda. Seterusnya, butiran 03000 program khusus insentif pengeluaran getah IPG. Merujuk kepada pengumuman belanjawan 2024 oleh Menteri Kewangan yang lalu bahawa kerajaan bersetuju untuk menaikkan paras pengaktifan harga IPG daripada RM3 daripada RM2.70 kepada RM3 sekilogram dengan peruntukan RM400 juta. Namun merujuk di dalam peruntukan bagi program khusus di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi ini, anggaran 2024 bagi insentif pengeluaran getah IPG ini adalah berjumlah RM171 juta. Justru persoalan saya, kenapakah yang diumumkan oleh Menteri Kewangan berjumlah RM400 juta sedangkan peruntukan yang diletakkan dalam IPG ini adalah sebanyak RM171 juta. Jadi saya ingin sedikit penjelasan daripada pihak kementerian tentang peruntukan RM400 juta berbanding RM171 juta yang dibuat anggaran dalam belanjawan. Seterusnya, saya ingin membangkitkan tentang jumlah penerima bayaran IPG bagi tahun 2022-2023. Minta pihak kementerian untuk menyatakan berapakah jumlah penerima yang menerima bayaran IPG bagi tahun 2022-2023 dan berapakah jumlah pekebun kecil yang telah tamat tempoh sah permit kad 4G dan tidak aktif kad tersebut. Adakah proses pemutihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Getah Malaysia LGM menunjukkan peningkatan dari semasa ke semasa kerana isunya ialah pelbagai halangan dihadapi oleh pekebun kecil dari sudut kesukaran pembaharuan permit 4G yang melayakkan mereka menerima bayaran IPG. Yang terakhir, butiran 11001 Lembaga Getah Malaysia berkenaan pembangunan, kajian dan pembangunan R&D bagi meningkatkan aktiviti perindustrian getah di Malaysia. Saya ingin bertanyakan pihak kementerian tentang Pusat Penyelidikan Tun Abdul Razak TARRC di United Kingdom, UK. TARRC ini telah diasaskan sejak tahun 1938.
Soalan yang saya ingin tahu ialah apakah perkembangan semasa pembangunan yang dilakukan oleh LGM bersama TARC ini dalam menghasilkan produk yang berasaskan getah untuk diadaptasi dalam sektor pembinaan di dalam negara kita. Terima kasih, Puan Musi. Terima kasih Yang Berhormat Padang Terap. Saya jemput Yang Berhormat Puncak Borneo. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya terus kepada butiran 020300 Lembaga Koko Malaysia dan juga 020500 Lembaga Lada Malaysia. Semua butiran ini ada peningkatan dalam peruntukan bajet dan saya mohon kepada kementerian untuk memberi supaya komponen butiran ini diperincikan. Dan saya juga berharap agar industri koko dan juga lada negara kita terus maju dan mampan. Manakala butiran 30300 memenangi kempen anti minyak sawit, saya meneliti peruntukan butiran ini telah naik mendadak daripada 10 juta ke 15 juta, iaitu sebanyak 50%. Jika dilihat tren butiran ini, ia meningkat saban tahun. Namun kita harus tumpukan kepada pasaran bukan European Union ataupun EU. Kerana EU ini sebenarnya membuli kita kerana sebab-sebab komersial ataupun due to the commercial reason dengan izin yang bakal menguntungkan mereka. Jadi kita belanja semakin banyak untuk tujuan anti sawit ini dengan izin. But we cannot please them despite we have done so much. With our MSPO is among the best certification. We cannot comply if they keep changing the goalposts on the certification component. They ask us to take care of our forests, avoid deforestation, but how come some of the EU countries don't even have the forests, but they want to teach us to take care of our forests and produce sustainable palm oil? It is not us that did the deforestation of this universe, but is their forefather. So they should be blamed for this. Tengok dalam dunia ini, negara mana yang kurang hutan? Kita di Malaysia masih banyak. Jadi, hari ini kita harus memberi penekanan kepada negara-negara yang bukan EU. Dan it's a matter of facts. Hari ini, minyak sawit kita, mereka masih beli minyak sawit kita. Kilang-kilang mereka, syarikat-syarikat besar masih pakai minyak sawit kita. Tapi mereka meletakkan label sebagai vegetable oil. What is this? And yet, they say we don't produce a sustainable product dengan izin. Ini merupakan salah satu penjajahan dan memeras ugut kita, menekan kita. Jadi kita harus memberi tumpuan kepada negara-negara lain yang masih boleh menerima produk minyak sawit kita. Negara ini masih luas, kita masih banyak pasaran yang belum kita sentuh. Jadi kita kena tumpukan perkara ini kerana tiap-tiap tahun peruntukan kita meningkat untuk kempen anti sawit ini sehingga 50% peningkatan. Bagus duit ini dibagi kepada orang-orang miskin supaya kita boleh menoktahkan kemiskinan. Apa perlunya kita memberi kepada semua pelobi-pelobi di luar untuk membantu kita membuat kempen anti sawit kalau tidak ada keputusan dan tidak ada result yang memuaskan. Jadi saya berharap agar perkara ini dapat diambil peduli. Jadi kita harus fokus dan kita juga harus mengambil influencer-influencer yang berpengaruh untuk menangkis tomahan. Dengan adanya dana yang besar ini, kita boleh hire the best influencer supaya mereka boleh memberi satu fakta yang sebenar mengenai sawit kita. Kita berusaha untuk menanam sawit dengan begitu mampan, begitu baik, tetapi mereka masih memberi tomahan yang tidak jelas dan tidak benar mengenai pengeluaran minyak sawit negara kita. Jadi, akhir sekali, saya memohon juga kepada kementerian untuk memutihkan senarai pekebun kecil getah kita supaya tidak berlaku kebocoran bantuan dan juga subsidi kerajaan. Kita ada 500,000 pekebun kecil. Jadi secara logiknya kalau 5,000 ini mengeluarkan 1 kg getah,
Sehari pun bagi seorang pekebun sudah pastinya kita ada 500,000 kilo sehari keluaran getah. Tetapi kenapa perkara ini tidak berlaku? Sudah semestinya ada kebocoran yang perlu kita basmi demi kebaikan para pekebun dan supaya bantuan itu dapat diberi secara bersasar dan orang yang benar-benar memerlukannya. Silakan. Terima kasih Pejabat Borneo. Saya juga ada satu permintaan daripada pekebun kecil, kalau boleh dimasukkan dalam perbahasan agar menteri dapat juga memberi satu jawapan, iaitu untuk pekebun kecil getah, ses dikenakan dan kerajaan memberikan bantuan tanaman semula. Tetapi ses juga dikenakan oleh kerajaan ke atas pekebun kecil kelapa sawit. Tetapi bantuan ataupun geran untuk menanam semula tidak diberikan. Saya mohon kerajaan supaya memberikan layanan yang sama, iaitu semua wang yang dikutip untuk ses ini juga diberi kepada pekebun kecil untuk membolehkan mereka menanam semula kebun sawit mereka apabila pokok-pokok sudah tua. Terima kasih. Puncak Borneo. Okey, terima kasih Yang Berhormat Berwas. Sila masukkan ucapan beliau dalam ucapan saya. Dan berbalik kepada isu pemutihan pekebun kecil getah ini tadi, perkara ini berlaku. Mungkin ramai yang tanya saya, semasa you timbalan menteri di sana, kenapa you tidak putihkan? Saya dalam mesyuarat, saya ada sebut saya nak pemutihan dilaksanakan. Tapi ada seorang pegawai mengatakan, YB, we cannot do this white list because this will affect the political implication. Itu yang berlaku. This is the facts. Saya ada di dalam kementerian. But I must warn that we must do what is right for our country, not for the sake of to get the political mileage and political gain. Kita kena lakukan perkara ini demi kebaikan negara kita. Jadi seterusnya, sebab pernah berlaku apabila saya menjadi timbalan menteri komoditi, data penanam lada berjumlah lebih 50,000 orang. I said cannot be. Tidak boleh, sebab saya tahu penanam lada ini, penanaman lada adalah begitu dekat di hati saya. Dan apabila saya meneliti, saya minta file, ada 7 file. Saya teliti satu persatu, 2 minggu saya teliti. Dan saya kata, ini kawasan Puncak Borneo, saya kenal orang ini. Dia bukan penanam lada. That is what happening. Jadi saya mengatakan bahawa kita perlu berani membuat pemutihan demi kebaikan negara. Daripada hasil itu, saya mengucap terima kasih kepada kementerian dan juga Lembaga Lada Malaysia. Daripada 50 lebih ribu turun kepada 38,000 pada hari ini. Hasil pemutihan. Dan itu adalah sejajar dengan hasrat kerajaan kita hari ini. Untuk memberi subsidi bersasar. Untuk membantu orang-orang yang benar memerlukan. Dan kalau benar perkara ini bagus untuk negara kita, kenapa kita takut untuk laksanakan? Bukan saja di dalam kementerian ini, semua kementerian kita tidak berani melakukannya kerana kita takut akan hilang sokongan. Jadi dengan itu saya mohon kepada kementerian supaya melaksanakan perkara ini dengan sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya untuk negara kita. Oleh itu semoga negara kita maju dan makmur. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puncak Borneo. Saya jemput Yang Berhormat Keluang. Terima kasih Puan Pengerusi bagi saya peluang untuk ucap sebagai pembahas terakhir hari ini. Saya akan sentuh butiran 00503, program mekanisasi dan otomasi komoditi. Jadi soalan simple je, saya minta Menteri menjelaskan bagaimana program tersebut akan dilaksanakan. Kerana nampaknya program ini adalah satu program yang baru. Jadi bagaimana kementerian akan membahagikan wang sejumlah 30 juta ringgit ini antara berbagai bidang komoditi. Dan sama ada bidang sawit akan menerima lebih banyak, memandangkan bidang sawit kita memang menghasilkan lebih banyak income kepada negara, tetapi tidak dapat
terdapat mekanisasi yang moden untuk proses penuaian, kerana kita tahu sawit ini penting untuk pendapatan negara kita, tetapi kita masih menggunakan teknologi yang lama, masih yang manual untuk penuaian. Dan kita sekarang berada di zaman yang kita boleh menghantar manusia ke bulan dah, tetapi penuaian untuk sawit masih pakai manual lagi. Seperti apa yang ahli parlimen seperti tadi pun ada banyak sebut. Jadi saya minta kementerian ambil perhatian dan juga memberi lebih banyak peruntukan dari sebahagian 30 juta ringgit ini kepada bidang sawit. Dan sangat penting juga bagaimana kementerian akan meneliti keberhasilan program ini. Sama ada program ini adalah program untuk 1 tahun sahaja ataupun akan dilangsungkan tahun depan. Bagaimana kerajaan akan meneliti keberhasilan, iaitu katanya berapa jentera telah dihasilkan dalam program ini ataupun peningkatan keberhasilan ataupun output sawit kita. Dan paling penting sekali, saya ingin sentuh sikit MPOB juga. MPOB juga kutip ses setiap tahun dari pengusaha ladang sawit, tetapi lebih banyak peruntukan tu dibelanja untuk kajian biologi, untuk tambah baik peniaga dan sebagainya. Tapi apa yang kita memandang, kita lihat sekarang dalam bidang sawit, yang paling penting sebenarnya adalah teknologi penuaian. Jadi saya menyeru Timbalan Perdana Menteri, kalau boleh suruh MPOB ataupun letak ada satu polisi supaya lebih banyak peruntukan diberi kepada peningkatan kegunaan teknologi untuk proses penuaian, kerana itu adalah sangat penting. Dan selain daripada itu, bukan sahaja diberi keran kajian atau selidik kepada akademik sahaja, kepada sekolah ataupun researcher sahaja, tetapi seharusnya digunakan, diberi terus kepada peladang, kerana peladang mereka sudah on the ground dengan izinnya, jadi mereka lebih faham apa faktanya, apa realitinya, apa cabaran yang mereka hadapi on the ground. Jadi sebenarnya lebih elok kerajaan bagi geran terus kepada mereka yang telah buat kerja dan mereka tahu apa jentera yang boleh naik taraf, apa jentera yang boleh guna AI dan bagaimana mereka boleh modify. Ataupun saya cadangkanlah 50% diberikan kepada untuk menggalakkan beladang-beladang sawit, tak kira mereka syarikat besar ke ataupun syarikat kecil, untuk kegunaan teknologi. Jadi dengan ini saya mohon Peras nak celah. Okey. Terima kasih Keluan. Boleh saya juga bawa satu masalah pengusaha-pengusaha kelapa sawit, kerana dikatakan pihak MPOB kadang-kadang menggunakan undang-undang bukan dengan maksud yang hendak dicapai undang-undang, tapi menggunakan undang-undang untuk menzalimi pengusaha-pengusaha. Saya bagi satu contoh di mana saya mempunyai pengalaman sendiri dan saya juga menjadi mangsa to declare my interest. Kerana MPOB memerlukan pengusaha-pengusaha kelapa sawit untuk memberikan data-data pengeluaran FFB setiap bulan. Ini satu tugas yang pengusaha-pengusaha beri kerjasama kepada kerajaan. Tetapi dalam satu kes di mana terlewat 3 hari saja, mesti dikemukakan pada 7 hari bulan setiap bulan, tapi telah terlewat dia kemukakan pada 10 hari bulan. Ini berlaku 1 tahun yang lepas. Sekarang dia nak didenda, nak dikompaun. Ini sikap pegawai tak betul. Our purpose of the act is to get data, not use the law to victimize or to make this officer feel they are so powerful. They use the law to zalimi pengusaha-pengusaha. Saya harap sikap ini mesti diubah dan kerajaan ambil tindakan terhadap pegawai-pegawai yang mempunyai sikap yang tidak baik ini. Terima kasih. Terima kasih Beras. Mungkin Timbalan Perdana Menteri nanti boleh menjawab Beras. Dan poin terakhir saya iaitu saya minta Menteri nanti memberi makluman, iaitu
30 juta ringgit ini bagaimana akan dibahagikan antara berbagai bidang komoditi negara kita untuk otomasi dan mekanisasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Peluang. Berikutnya Yang Berhormat Menteri akan menjawab 25 minit. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada 16 ahli yang berhormat yang telah berbahas berhubung kait dengan Kementerian Perdagangan dan Komoditi dalam jawatan kuasa. Saya tak pasti dalam 25 minit saya akan dapat menjawab keseluruhan. Tapi apa yang saya laksanakan, saya akan cuba menjawab keseluruhan mereka dan kalau tak sempat yang lain, saya akan kemukakan secara bertulis. Baik. Terima kasih. Untuk makluman ahli berhormat, di bawah Belanjawan 2024 yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat, KPK telah diperuntukkan sebanyak 732.7 juta ringgit dan jumlah itu 428.31 juta ringgit ataupun 58% adalah bagi membiayai pembelanjaan mengurus, manakala selebihnya iaitu 304.39 juta ringgit, 42% adalah untuk pembangunan. Dan secara kalau kita melihat peruntukan yang diluluskan merupakan peningkatan seperti mana yang dibahaskan tadi 61.01 juta ataupun 9.08% kalau berbanding dengan Belanjawan 2023. Antara inisiatif utama diumumkan di bawah KPK dan Belanjawan 2024 adalah seperti berikut: 100 juta bagi insentif program tanam semula sawit yang ada juga dibangkitkan tadi, yang mana kita akan ditawarkan secara geran sebanyak 50% dan pinjaman 50% kepada 7,000 kebun kecil sawit persendirian. Yang kedua, 70 juta lagi adalah untuk meningkatkan tahap kemampanan industri sawit serta memperhebat kempen menangani anti minyak sawit di pentas antarabangsa. 10 juta untuk aplikasi teknologi peningkatan hasil tanaman getah bagi melaksanakan projek rintis, penggunaan gas stimulan untuk manfaat kebun kecil getah di ladang seluas 1,000 hektar. 400 juta ringgit untuk IPG yang mana telah dinaikkan daripada RM2.7 kepada RM3. Kelima, skop galakkan cukai otomasi yang akan diperluaskan untuk meliputi sektor agri komoditi di bawah KPK. Dan untuk itu, saya akan pergi kepada setiap ahli parlimen yang telah membangkitkan, bermula dengan Yang Berhormat Seputih, kenaikan allowance lembaga MRC. Untuk makluman Yang Berhormat Seputih, seperti mana yang Berhormat Seputih sedia maklum, apa-apa kena bawa kepada kementerian, akhirnya dirujuk kepada menteri sama ada boleh diluluskan ataupun tidak. Dan untuk MRC, perkara ini belum lagi dibincangkan di peringkat lembaga sekalipun dan ianya tentu akan ditelitikan oleh lembaga dan kemudian akan dikemukakan kepada kementerian. Dan kita akan teliti pula di peringkat kementerian, adakah kewajaran untuk dinaikkan ataupun tidak seperti mana yang dituntut oleh mereka. Dan kita ambil maklum pandangan Yang Berhormat Seputih sama ada ianya boleh dinaikkan ataupun tidak. Akhirnya kita melihat pada kedudukan kewangan MRC itu sendiri. Kedua, dari segi performance, dan ketiga, adakah kenaikan itu akan dapat meningkatkan produktiviti ataupun hasilan. Akhirnya kita akan melihat secara detail keseluruhan justifikasi yang mereka kemukakan nanti. Berkaitan dengan MPOG-CF, di mana kenyataan yang dibuat oleh Corporate Com, perkara ini akan dibawa kepada lembaga untuk tindakan sebaiknya. Cadangan disambut baik yang Berhormat Seputih tadi dan kita akan ambil tindakan yang sewajarnya daripada apa yang dibangkitkan, dan saya kira apa yang dibangkitkan itu mungkin tidak begitu tepatlah apa yang dibangkitkan oleh Corporate Com MPOGC. Sepatutnya memang kita kena dikemukakan oleh pihak saintis, pihak pakar sama ada universiti ataupun pihak industri yang berkaitan dengan research and development yang ada latar belakang saintifik. Ada perkara lagi dibangkitkan tadi
Yang tu Yang Berhormat Seputih mohon supaya diberi jawapan secara bertulis dan saya akan kemukakan jawapannya secara bertulis. Berkait dengan Padang Serai, untuk status pengeluaran latex daripada Januari hingga Ogos 2023 ialah 6,300 tan dan kalau berbanding tahun 2022 ialah 14,600 tan dan jangkaan kita sehingga hujung tahun ini lebih kurang 10,000 tan. Memang ada penurunan dan jumlah penggunaan latex Januari hingga Ogos 2023 ialah 171,400 tan. 4% adalah daripada pengeluaran dalam negeri, manakala 96% lebih kurang 1.5 bilion ringgit adalah daripada import. Untuk model baharu IPL, ingin saya maklumkan Yang Berhormat Padang Serai bahawa kita telah kena pasti 42 yang terlibat dalam projek rintis kita di Perak, yang mana kita bekerjasama secara kluster di mana pihak industri terlibat bersama untuk mereka menjualkan secara terus kepada pihak kilang yang terlibat dan dari jumlah terkumpul ialah 670 kilo dengan harga jualan secara purata RM7.18 per kilo. Sasaran kita ialah untuk wujudkan 3 kluster daripada jumlah pekebun kecil dan keseluruhannya menjadi 1,500 orang dalam tempoh setahun ini. Yang Berhormat Padang Serai juga membangkitkan berhubung kait dengan insentif program tanaman semula sawit. Peruntukan bajet di bawah 020-100. Peruntukan operasi untuk sektor komuniti ini meliputi juga gaji, alat bayaran lebih masa, bayaran imbuhan tahunan, pengangkutan barang, sewaan, penyegaraan dan lain-lain perbelanjaan. Untuk insentif tanam semula, peruntukan diletakkan di bawah projek khas pembangunan Kementerian Kewangan, iaitu P10. Tanam semula sawit iaitu berhubung kait dengan mekanisasi, apakah insentif dan juga bagaimana kita nak mengagihkan dana yang diambil iaitu 50% geran dan 50% pinjaman. Syarat sebenarnya agak panjang tapi saya boleh kongsikanlah dalam perkara ini. Untuk Sabah dan Sarawak kelayakan ialah kalau tanah itu 10 hektar. Dan di Semenanjung 6.5 hektar lah kalau di Semenanjung. Manakala yang di pendekatannya ialah 50% nanti pinjaman dan 50% lagi ialah secara pinjaman yang diuruskan melalui agrobank. Kalau saya nak nyatakan secara detail proses dan prosedur untuk kita agihkan proses ini agak panjang. Jadi nanti saya boleh kemukakan, tapi boleh juga layari laman sesawang kita nanti akan segala proses dan sebagainya. Maknanya mereka kena umur 18 tahun ke atas, tidak boleh lebih dari 60 tahun. Kalau lebih 60 tahun, dia kena ada penjamin daripada kalangan keluarga, anak, isteri dan sebagainya. Dia banyak prosedur yang telah kita kena pasti dan kita nanti boleh kongsikan secara lebih detail. Sebabkan masa yang diberikan pada saya ni agak singkat supaya kita dapat cover isu-isu lain. Sama ada begitu juga berhubung kait dengan peruntukan yang 400 juta untuk IPG. Dalam bajet hanya diletakkan 171 juta. Tiap-tiap tahun biasanya macam tu. Ini disebabkan lebih pada cash flow. Sebab ceiling diberikan ialah 400 juta. Tapi sebab ianya berasaskan permohonan. Bila berlaku kenaikan harga lantai dan sebagainya baru akan berlaku pembayaran. Dan pembayaran ini nanti biasanya bila sampai ke tahap lebihi daripada 171 juta, Kementerian Kewangan akan berikan tambahan peruntukan dan sebagainya. Tapi untuk cash flow tujuan bajet diletakkan 171 juta. Bukan ada ralat dan sebagainya. Misal kata tahun ini saja jumlah tuntutan ialah lebih daripada 400 juta sebenarnya.
Tapi itu dah dibiayai. Yang mana kita bayarkan kepada lebih let me see the figure. Kalau melihat kepada jumlah keseluruhan yang kita iaitu jumlah penerima perkebun kecil 217,705 yang menerima IPG dengan jumlah pembayaran setakat ini ialah 474 juta lebih. Jadi maknanya lebih daripada apa yang diperuntukkan sebab ianya lebih kepada cash flow. Berhubung kait dengan parit sulung iaitu saya dah jawab juga tadi berhubung kait dengan peruntukan IPG. Untuk keseluruhan Malaysia 479.42 juta, Sabah 139 juta penerima, Sarawak ialah 4.68 juta dan tahun 2023 Januari hingga September tuntutan ialah 194,182. Jadi ini jumlah mereka yang telah menuntut. Berhubung kait dengan penyelarasan target pensijilan hutan. Sekejap, parit sulung masih. Untuk ekspor buluh bagi Januari hingga Ogos 2023 ialah 13.44 juta, iaitu peningkatan 49.5%. Berbanding tempoh yang sama 2022 hanya 8.99 juta. Import buluh Januari hingga Ogos 2023 ialah 66.76 juta berbanding tempoh 2022 94.14 juta. Lebih 100 pengusaha pada tahun 2023 industri papan buluh, perabot, tekstil dan juga lain-lain. Insentif untuk buluh, program pembangunan ladang hutan, pinjaman mudah ialah RM10,000 per hektar. Dan program community farming buluh, kita akan juga sediakan bantuan baja, anak pokok buluh dan juga latihan. Pak Muhammad. Oh ya. Terima kasih. Saya nampak satu perkara yang amat menggembirakan apabila buluh ni satu perkara yang sangat baik. Kerana di Malaysia ni untuk menanam buluh ni memang banyak tempat yang boleh kita tanam buluh. Dan lagi pun disebabkan masalah banjir, oleh kerana dari segi pekali untuk serap air, ia adalah 4 kali ganda. Apabila kita mengeksport buluh ini, dia sebenarnya untuk kegunaan tempatan itu sangat relevan dan penting untuk tempatan banjir. Jadi apakah dasar yang ada pada kementerian untuk kita lebihkan penanaman buluh di Malaysia sebagai tempatan banjir, kerana selepas tu kalau carbon credit dia akan menguntungkan Malaysia dari segi wang ringgit. Jadi apa pendirian yang amat berhormat tentang perkara ini, satu perkara yang patut kita sokong. Terima kasih. Yang berhormat Air Hitam, sememangnya buluh dalam kategori yang diberi perhatian sekarang, termasuk dalam program penanaman hutan. Buluh adalah satu yang diberi fokus. Sebab itu yang kita katakan tadi, penanaman buluh pun kita bagi bantuan untuk 10,000 per hektar, termasuk bantuan baja dan sebagainya. Beberapa tempat sudah pun membuat secara besaran, termasuk di negeri Sarawak dan pelbagai negeri lain. Balik lagi kepada parit sulung yang membangkitkan berhubung kait dengan manfaat daripada PIPOK yang kita adakan. InsyaAllah besok akan dirasmikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Setakat mana kajian downstream memberi manfaat juga kepada pekebun kecil. PIPOK ini diadakan untuk mengumpulkan pakar-pakar dari seluruh dunia sebenarnya untuk yang membentangkan kajian dan juga hasilan terkini mereka yang mana dipamerkan dan juga perkongsian dengan industri di Malaysia seterusnya. Ianya juga bertujuan untuk memberi update
kajian serta inovasi teknologi kepada pemain industri termasuk upstream, midstream dan juga downstream. Kajian yang diasaskan boleh juga dibagaikan penggunaan minyak sawit kepada bukan saja untuk minyak mentahnya, minyak makan, tapi juga kepada penggunaan-penggunaan lain, termasuklah vitamin dan sebagainya. Dan sudah pasti ianya akan memberi manfaat juga kepada pekebun kecil. Yang Berhormat Dungun berhubung kait dengan pensijilan MSPO setakat 31 Oktober 2023, 82.6% kawasan tanaman sawit pekebun kecil persendirian telah disijilkan dengan MSPO. Kerajaan akan memastikan aktiviti latihan dan kesedaran kepada pekebun kecil supaya pematuhan dan juga kemampanan MSPO ini akan dapat dikekalkan di kalangan pekebun kecil kita. Sebab itu dalam MSPO ini dia memberi 3 fokus. Pertama lagi dari segi sudut sosial. Yang kedua ialah alam sekitar dan yang ketiga ialah tadbir urus yang baik. Padang Serai tadi ada bangkitkan juga berhubung kait dengan koko. Program pemulihan kebun koko di Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Sebenarnya program ini sedang berjalan. Begitu juga dengan promosi dari segi sektor peladangan dan penanaman koko, di mana kita galakkan untuk mewujudkan dari segi kluster, koperasi dan sebagainya, di mana pekebun akan menjual kepada koperasi, koperasi jadi pusat pengumpulan, pemprosesan dan akhirnya juga dia dapat membuat pengeluaran dan sebagainya. Program ini agak berkesan di beberapa tempat yang telah kita wujudkan. Dan setakat ini yang terlibat di Sabah ada 2,084 orang pekebun kecil, di Sarawak 555 orang, Semenanjung 656 orang. Keseluruhannya 3,295 orang di seluruh negara. Apakah usaha yang Berhormat Dungun ini kembali kita sama ada kita dapat mengatasi negara Vietnam? Sebab Vietnam sekarang ini nombor 1. Jadi ini dalam konteks lada kan. Fokus kita ialah lebih kepada pengeluaran lada yang berkualiti tinggi. Sebab itu kalau kita buat perbandingan, lada Malaysia adalah lada yang premium. Di mana permintaan di negara Eropah misalnya lebih menumpukan pada lada Malaysia. Sebab ianya premium, lebih baik dari segi mutunya dan sebagainya. Sebab itu kita dapat penawaran harga yang lebih tinggi, khususnya daripada negara Jepun, Korea Selatan dan juga Sweden. Untuk itulah kita sekarang ini menggalakkan pembangunan industri hiliran lada. Bukan sahaja untuk lada sebagai rempah untuk makanan, tapi juga sekarang ini dah dipelbagaikan. Ada minyak wangi, ada teh, ada apa lagi. Sekarang ini sedang berlangsung sebenarnya mesyuarat negara-negara pengeluar lada di Sarawak. Saya pagi tadi pergi balik terus ini dan saya dapat menyaksikan banyak produk-produk hiliran yang telah dihasilkan dan pelbagai negara datang tadi. Dan alhamdulillah pencapaian negara kita agak membanggakanlah dari segi produk-produk hiliran. Kalau ikut anugerah tadi yang nombor 1 ialah daripada India, nombor 2 ialah dari Malaysia. Di mana India menghasilkan produk hiliran daripada lada sebanyak 40 produk, negara kita lebih kurang 10 produk daripada lada saja. Jadi adakah harga semasa lada ini stabil ataupun tidak? Untuk lada hitam, sekarang ini harganya yang 14,400 setan. Kalau lada putih, 25,000 setan. Pengeluaran kita dari segi kos pengeluaran semasa ialah RM7,200 setan untuk lada hitam. Manakala lada putih ialah RM11,500 setan. Jadi maknanya kalau kita melihat pada harga pasaran, sudah pasti ada keuntungan untuk pekebun kecil kita. Jadi bagaimana kita nak melihat sama ada kita dapat mengekalkan pengeluaran. Banyak dibangkitkan oleh ahli-ahli berhormat tadi. Kalau Puncak Borneo mengatakan sekarang ini jumlah pengusaha pekebun kecil sebenarnya dah menurun. Tapi pengeluaran juga adakah ianya kita dapat kekalkan dengan siapa yang ada
untuk kita tingkatkan hasilan supaya ianya dapat memenuhi bukan saja keperluan tempatan tapi lebih penting nanti ialah untuk ekspor kita. Sekarang ekspor bukan saja kita nak ekspor raw tapi yang lebih penting yang proses itu. Yang itu tumpuan kita pada produk hiliran. Sebab itu kita sekarang ini bekerjasama dengan universiti dan juga pihak industri. Kalau kita melihat sekarang ini penanaman lada ialah menggunakan atas tanah yang agak berbukit sebab dia di lereng-lereng bukit. Sekarang ini kita menggunakan smart farming dan juga IoT di mana precision farming itu kita akan dapat mengurangkan input pertanian sebabnya precision farming kita tahu apakah kandungan mineral yang perlu disuntik. Bukan saja kita meletakkan baja secara general, secara umum tapi ianya berasaskan keperluan apa yang kurang dalam kandungan mineral tanah itu. Begitu juga kandungan air dan sebagainya. Yang ini kita bekerjasama dengan UNIMAS. Hasil rintis yang awal ni ianya menunjukkan kesan yang agak baik di mana ianya menggunakan macam kaedah fertigasi dan sebagainya. Dan kalau ini berjaya, kita akan dapat sampaikan pada seluruh negara kita dan ianya akan dapat meningkatkan produktiviti dan akhirnya mengekalkan produk yang berkualiti yang lebih baik lagi. Untuk kenaf, adakah strategi kita beralih daripada tembakau kepada kenaf? Adakah ianya dapat menambahkan pendapatan pekebun kecil kita? Untuk kita melihat kenaf juga dijadikan antara satu produk supaya orang tidak lagi beralih. Kebanyakan orang sekarang ini beralih pada kelapa sawit. Tapi kenaf, kita melihat bahawa kenaf mempunyai potensi di mana sekarang ini sama macam koko, kita wujudkan juga kluster. Dengan kluster itu kita boleh memberi tumpuan dengan sokongan teknikal, sokongan segala bantuan yang diperlukan. Sebab kenaf sekarang ini kita juga menghasilkan kenaf kluster yang mengeluarkan benih. Ada juga kluster yang menanam menghasilkan produk. Dan dengan itu kita melihat bahawa daripada hasilan-hasilan ini kita juga telah mendapat produk hiliran. Ada yang menggunakan hasilan kenaf untuk menjadikan bahan IBS untuk industrialized building system. Di mana yang ini di kilangnya adalah di Kuantan, di mana kerajaan negeri sudah melantik syarikat ini untuk membuat rumah yang digunakan daripada kenaf, bahan kenaf. Kita juga bekerjasama dengan agensi nuklear di mana mereka menghasilkan bahan material yang berasaskan biokomposit, berasaskan daripada bukan saja kenaf tapi juga ada produk-produk lain yang dihasilkan. Itu pun juga dipertontonkan tadi oleh lembaga kenaf di Kuching. Juga menghasilkan tilam dan sebagainya. Sebenarnya dah ada hasilan, cuma kita kena beri tumpuan lagi sebab memang ada cabaran sebab ianya merupakan produk yang awal. Kita kena melihat bukan saja proses menghasilkan benih, penanaman tapi juga penuaian. Disebabkan kenaf ini kalau dianya boleh katakan labor intensif. Di mana kalau labor intensif ini kalau orang tak tahan, kenaf ni gatal kalau kita menggunakan labor apa. Jadi kita kena cari bagaimana menggunakan mesin dan sebagainya untuk kita menuai hasilan kenaf dan sebagainya. Ini juga sedang dilaksanakan oleh lembaga kenaf. Untuk EUDR, saya menjawab secara umumlah kepada semua. Memang dari segi sawit cabarannya ialah kita akan berdepan dengan the industry players, persaingan. Sebab banyak minyak-minyak yang lain, sama ada minyak matahari, minyak pelbagai lah. Jadi industri players ini juga menggunakan lobbyist untuk melobi supaya ada perundangan-perundangan baru diperkenalkan supaya ianya akan memberi kesan. Sebab kalau mengikut sawit adalah the most productive dengan izin. Sebab kalau kita tanam pokok sawit, ianya boleh hayatnya 25 tahun. Manakala yang lain tanam tahun ni, dituai tahun ni. Dan mereka memerlukan luas tanah yang lebih luas kalau berbanding dengan kelapa sawit. Sebab kita 25 tahun kita dapat menghasilkan jumlah minyak yang lebih banyak berbanding dengan mana-mana produk lain. Tak kiralah sama ada minyak daripada kacang ke daripada apa. Jadi mereka tidak akan dapat menandangi dari segi kos pengeluaran kita. Sebab itu mungkin diperkenalkan pelbagai
aturan supaya ini yang kita anggap sebagai diskriminasi kepada hubungan kita dari segi trade. Sebab itu kita membawa di World Trade Organization kepada apa yang diperkenalkan di peringkat EU, malahan di peringkat US sekalipun. Bukan saja dari segi EUDR, dia ada Red 1, Red 2 dan pelbagai peraturan yang diperkenalkan. Tapi yang lebih penting ialah untuk kita melihat pertama, kita kena tangani juga apa yang diperkenalkan di Eropah. Sebab itu kita membawa pada negara-negara pengeluar sawit, Indonesia dan sebagainya, untuk kita berdepan dengan mereka dan alhamdulillah sekarang ini mereka mendengar. Sebab itu dah dipersetujui untuk diwujudkan task force dan task force ini insya-Allah akan bermesyuarat lagi pada bulan Disember dan kita minta mereka mengiktiraf ataupun mengakui bahawa MSPO kita dah ada. Memadai kalau MSPO itu diiktiraf, maka mereka tak perlu membuat audit secara detail lagi kepada produk yang dikeluarkan daripada Malaysia kalau sudah ada MSPO. Itu salah satu pendekatan kita. Pendekatan kedua ialah untuk kita sebarluaskan pasaran kita di negara-negara lain, bukan saja di Eropah yang disebutkan tadi, di Afrika Selatan, di Amerika Latin dan sebagainya. Malahan di Middle East, peningkatan produk kita ke Saudi, di Turki dan juga di Egypt. Ini yang sedang kita laksanakan melalui misi kita, melalui convention yang kita laksanakan dan pelbagai program yang kita laksanakan. Di samping kita ada interaksi dengan the expert daripada luar negara yang akan membantu kita dari segi penulisan berhubung kait dengan kebaikan minyak sawit kita. Jadi ini yang banyak kita laksanakan dan insya-Allah saya kira kita akan terus berusaha. Walaupun pada tahun ini dari segi ekspor minyak sawit menurun, malahan keseluruhan komoditi kita disebabkan kedudukan ekonomi dunia yang juga menguncup, mungkin menjejaskan juga pengeluaran ekspor produk kita sebab permintaan itu kurang. Tapi apapun ada setengah negara berlaku peningkatan. Sebab itu kita melihat bagaimana kita nak pertingkatkan perkara tersebut dan saya tak pasti Datuk Elif sedikit berkenaan dengan pendatang asing yang refugee. Perlu berapa minit? Kalau ikut ni panjang tebal ni lagi betul. Saya nak sikit tentang masalah refugee tadi. Saya refugee yang untuk pekerja asing. Boleh saya bagi Yang berhormat, saya tengah bercakap. Duduk. Ya. Yang berhormat mungkin saya cuba 10 minit. Tapi saya tak akan dapat selesaikan. Tapi 10 minit. Tapi bagi peluang dengan Yang Berhormat apa dulu untuk bertanya. Baik. Silakan. Terima kasih Speaker. Terima kasih Muhammad. Saya tanya tentang isu pekerja asing yang telah saya timbulkan tadi berkenaan dengan adakah kita berpeluang untuk menggunakan pakai sebagai contohnya saya difahamkan refugee di bawah UNHCR untuk Palestin sahaja berjumlah lebih daripada 1,200. Tapi bukanlah maksud bekerja asing ini untuk Palestin, tapi kalaulah dapat kita gunakan untuk membantu industri komoditi kita. Terima kasih. Memang ada dibincangkan di Jawatankuasa Pekerja Asing. Dia banyak cabaran. Pertama sekali dari segi dasar yang tidak membenarkan. Yang kedua kemungkinan pekerja asing ataupun di refugees ini budaya dan kecenderungan mereka dalam sektor-sektor tertentu itu mungkin tidak dapat bertahan lama. Kita pernah membuat pilot program tapi ianya tidak dapat bertahan lama. Sebab itu cabaran agak orang kata agak mencabarlah untuk mengambil refugees ini disebabkan budaya nilai mereka tidak sama dengan apa. Sebab itu malahan ada juga kita bekerja menggunakan orang tahanan daripada penjara yang sudah habis tempoh hampir nak habis dan sebagainya, itu pun juga boleh digunakan sebenarnya. Dalam sektor pembinaan dulu memang digunakan mereka ini untuk terlibat. Yang Berhormat Tangga Batu ini sebenarnya dia ni mewakili industri players, dia terlibat dalam bidang sawit dan sebagainya dulu. Untuk Markop, saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat supaya kita memberi tumpuan lagi bagaimana kita nak meningkatkan mekanisasi dan otomasi. Dan di sini saya suka ceritalah kalau nak menjemput sekali Yang Berhormat Tangga Batu nanti untuk kita berbincang bersama melihat bagaimana arah tuju supaya kita dapat memfokuskan. Memang cabaran utama sekarang ini ialah
untuk menghasil harvester punya equipment. Kita dah pernah cuba, SIMDABI mencuba menggunakan drone, tapi disebabkan dia ada orang kata daun pelepah itu yang agak apa, jadi kita tak, drone ni agak susah untuk menggunakan. Dan kedua ialah untuk AI. Ada juga digunakan equipment AI, kamera untuk melihat bagaimana buah yang masak dan sebagainya, yang mana patut dipotong, dituai dan sebagainya. So yang tu agak complicated. Malahan apa yang saya cadangkan ialah kalau dapat kita melihat di negara China, di luar negara, ada tak kepakaran yang boleh menghasilkan kesesuaian untuk menghasilkan harvesters yang lebih sesuai memenuhi kehendak negara kita ini. InsyaAllah kita akan saya bagi tambahan sikit. Sebab kalau macam Markop ni saya lihat jawatan kuasa dia semua adalah industry player. Kadang-kadang kita when we are too long in this industry, kita jadi macam dalam kotak. So saya cadangkan supaya anggota Markop ni kita bawa orang yang luar dari industri. Mungkin dia boleh melihat dari sudut yang lain supaya kita boleh dapatkan apa hasil yang secepat. Itu pandangan sajalah. Terima kasih. Kita sedar perkara itu. Sebab itu sekarang ini kita juga melibatkan MOSTI dan kita melibatkan Akademi Sains Negara supaya dengan kepakaran yang campur ini termasuklah mungkin pakar daripada luar negara untuk kita lihat apakah yang boleh kita laksanakan untuk kita tambah baik dan tingkatkan hasil mekanisasi dan otomasi kita. Begitu juga untuk sektor getah. Memang benar stimulan yang kita gunakan, cabarannya ialah sama ada kita mempunyai cukup penoreh ataupun tidak. Yang ini memang kita sedang telitikan. Disebabkan itu yang kita gunakan pilot program yang kita laksanakan sekarang ini, di mana kita melibatkan pihak syarikat dan kita wujudkan kluster. Dan dengan kluster itu kita harapkan kita akan dapat antara pemilik tanah dan juga penoreh, dan hasilan yang dijualkan direct kepada syarikat ianya akan memberi keuntungan yang lebih besar, dan ini akan menggalakkan orang terlibat bersama. Dan di samping itu kita melihat bagaimana otomasi dan mekanisasi dalam kaedah torehan itu dapat diperkenalkan. MSPO saya dah ceritakan tadi bagaimana kita nak pastikan MSPO ini menjadi dapat disebarluaskan kepada pekebun kecil. Sebab benam sama juga berhubung kait dengan otomasi, bagaimana kerjasama kita dengan Indonesia dalam bidang sawit dan sebagainya. Saya dah terangkan tadi, memang kita berkolaborasi dengan mereka untuk menangani segala cabaran di peringkat EUDR dan sebagainya. Untuk tanaman tembakau diganti dengan kenaf, diharapkan akan dapat memberi pulangan yang lebih baik lagi. Untuk makluman, jangkaan hasil bagi sektor kenaf yang lebih kurang 6,000 lah sehektar. Kalau untuk tanaman tembakau ini dah tak ada lagi insentif daripada kerajaan, jadi mungkin tidak lagi menarik. Sebab itu kita melihat bahawa kenaf ini, bukan saja kita melihat kenaf sebagai kenaf, tapi mungkin kita melihat bahawa kita nak perkenalkan apa yang dikatakan biogysim dan juga fiber negara. Jadi kenaf salah satu hasilan untuk menghasilkan fiber, tapi kita juga bekerjasama dengan lembaga nanas, sebab nanas juga menghasilkan fiber. Dan sebab itu lebih skop yang lebih luas, bukan melihat kenaf, tapi kita melihat pada keseluruhan fiber. Jadi kita akan dapat beri tumpuan kenaf sebagai salah satu produk, nanas dan banyak lagi, buluh dan sebagainya. Dan ini saya kira lebih memperluaskan hasilan, dan diharapkan ini akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih kepada semua pengusaha kita. Untuk MTIB, beberapa orang telah menyentuh berhubungkan dengan MTIB tadi, termasuk Tangga Batu, Parit Sulong dan pelbagai lagi tadilah. Untuk ladang hutan ada 11 spesies yang kita galakkan untuk tanaman hutan, iaitu batai,
getah, eucalyptus, dan banyak lagi lah. Dan untuk program ladang hutan yang kita buat secara lebih kurang sekarang ni dah ada seluas 139,107 hektar. Ini fasa 1 bermula daripada tahun 2007 hingga 2022. Untuk fasa 2 lebih kurang 5,428 hektar lagi, iaitu daripada tahun 2021 hingga 2025. Dan pada masa sama kita ada pusat cyber dan biokomposit untuk melihat potensi-potensi daripada sisa kayu serta biomass yang dihasilkan daripada produk hutan kita, dan juga untuk digunakan sebagai bioenergi dengan charcoal dan sebagainya yang akan kita buat. Yang berhormat Tumpat, OSC untuk pekebun kecil. Setakat ini ada 119 one-stop center yang telah disediakan di seluruh negara. OSC ini disediakan dengan kerjasama agensi-agensi berkaitan seperti RISDA dan juga Majlis Perbandaran Daerah dengan menggunakan pakai pejabat-pejabat yang sedia ada. Kosnya adalah minimum kerana hanya memerlukan kos bagi tenaga kerja bagi operasi OSC saja. Selain itu, LGM juga sediakan kaunter bergerak di mana kita dah ada van untuk bergerak untuk membantu dan berjumpa dengan semua pekebun kecil kita. Yang berhormat Betung, kita sedang mempergiatkan kursus dan latihan pada pekebun kecil termasuk menggunakan teknologi untuk pengeluaran lada, termasuk menggunakan IoT dan juga untuk tempoh 2021 hingga Oktober 2023 kita telah menganjurkan sebanyak 3,861 kursus yang melibatkan seramai 30,743 orang pekebun. Kita juga memperkenalkan pelbagai aktiviti untuk pengembangan melalui program pentaulihan pegawai dan juga kaki tangan MPOB, Malaysian Paperboard, bermula tahun 2023. Kita juga akan memaksimumkan penggunaan social media untuk memastikan kita dapat mewawarkan dan juga membantu dalam pemasaran terutamanya produk-produk lada kita. Ada beberapa lagi yang mungkin tak berkesempatan untuk saya jawab. Saya akan berikan jawapan secara bertulis. Saya ada rekod semualah. Masih ada tebal ni. Boleh Boleh? Setuju Jadi Datuk Timbalan Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi di atas perhatian, pandangan, kritikan daripada semua yang berhormat. Yang mana yang tak berkesempatan untuk dijawab, saya akan jawab secara bertulis. Dan insya-Allah saya akan melibatkan, dan saya nak siapa saja berminat berhubung kait dengan kementerian ini boleh berhubungi saya supaya kita boleh membuat kluster komoditi dan peladangan untuk kita terus berinteraksi mencari bagaimana kita dapat meningkatkan dan memastikan komoditi kita ini akan terus dapat memberi, bukan saja menjamin pendapatan pekebun kecil kita, tapi juga menambah pendapatan negara kita dan kita memperluaskan ekspor kita di pesada dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Putrajaya. Seramai 16 orang telah berbahas dan Yang Amat Berhormat telah menjawab, menteri yang berkaitan. Masalah ialah bahawa wang sejumlah RM428,310,200 untuk kepala B20 anggaran perbelanjaan mengurus 2024 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan setuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, kepala B20 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P20 anggaran perbelanjaan
Pembangunan 2024 diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P20 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Bentara, terima kasih, Bentara. Duduk. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguh sehingga jam 10 pagi hari Rabu 8 November 2023.